Baik, seterusnya kami juga ingin berkongsi pada anda berkenaan dengan Hari Sungai Sedunia 2023, iaitu yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi. Saya kenalkan terus kepada tetamu saya, iaitu Major Kehormat Datuk Insinyur Dr. Haji Ahmad Anwar Othman selaku Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, dan juga ditemani oleh Insinyur Sazali Osman, Timbalan Pengarah Bahagian Sumber Air dan Hidrologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi saya mulakan dengan Datuk dulu. Datuk, mungkin sebagai permulaannya Datuk boleh kongsikan objektif utama penganjuran Hari Sungai Sedunia 2023 ini disambut setiap tahun. Silakan. Terima kasih. Dulu bagi pihak JPS, saya ingin merekamkan ucapan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput kita untuk berkongsi sedikit maklumat berkaitan sambutan Hari Sungai Sedunia. Jadi tujuan utama kita menganjurkan Hari Sungai Sedunia ini adalah untuk memupuk rasa kesedaran akan betapa pentingnya sungai di kalangan masyarakat dan orang ramai, supaya kita berharap dengan program seumpama ini akan melahirkan kecintaan terhadap sungai dan akhirnya masyarakat sendiri terlibat untuk kerja-kerja atau usaha-usaha untuk memelihara dan menjaga sungai. Ya, menjadi tanggungjawab kita semua, Datuk, kan? Ya, tanggungjawab kita bersama. Okey. Baik, dan tema yang diangkat untuk tahun ini apa, Datuk? Untuk tahun ini, temanya kalau dalam bahasa Inggerisnya Waterways in our community, ataupun dalam bahasa Malaysia alur di dalam komuniti kita. Maksudnya alur ni adalah saluran atau medium yang mengalirkan air. Jadi adalah sangat penting alur ini berada dan bersih supaya dia dapat mengalirkan air dengan sempurna. Lebih-lebih lagi di masa hujan lebat, di mana kalau alur ini dipenuhi sampah sarap, dia akan berpotensi menyebabkan banjir. Jadi adalah tanggungjawab komuniti untuk memastikan alur kita berada keadaan yang bersih dan dapat mengalirkan air dengan sempurna. Baik, dan seterusnya saya nak tanya kepada Tuan Sazali lah. Mungkin Tuan Sazali boleh kongsi juga berkenaan dengan ekspedisi sumber air. Okey, terima kasih Puan Sofia. Actually, ekspedisi sumber air ini pada tahun ini dia agak special sikitlah. Okey. Ia telah bermula pada tahun 2017. Dia start pada 2017 negeri Perak, seterusnya 2018 pergi ke Kedah, kemudian kita ke 2019 pergi ke Terengganu, menyusuri Sungai Terengganu. Dan pada tahun 2021 sebab ada COVID, dan tahun lepas melibatkan 3 negeri, iaitu Negeri Sembilan, Melaka dan Johor untuk Sungai Muar. Tahun ni kita agak berbeza. Kita punya strategi, kita tak menyusuri sungai, tapi kita pergi ke tempat-tempat yang utama untuk sumber air. So kita pergi di negeri Pulau Pinang dan juga negeri Perlis. So untuk bagi ekspedisi ini, dia adalah akaran daripada program utama jabatan, iaitu program National Water Balance Management System. Iaitu konsepnya adalah memberi kesedaran akan kepentingan sumber air. So untuk aktiviti ini agak menariknya, kita melibatkan banyak pihak. Kita ada universiti, kita ada komuniti, kemudian kita juga menjemput NGO dan juga media, wartawan. So wartawan pun ada terlibat sama. Jadi wartawan yang datang tu akan bolehlah untuk bercerita bagaimana sumber air di Malaysia ni diproses dan diurus dengan berkesan. Wah, satu pengalaman yang cukup baiklah, kan? Dan di samping itu juga ada pelbagai aktiviti juga yang akan dianjurkan juga, Datuk, kan? Dan tapi sebelum itu, Datuk, kita nak tanya, kenapa tahun ini dipilih diadakan di Pasar Terapung GPS Perlis itu sendiri? Kenapa? Apa keunikannya? Sebenarnya Pasar Terapung ni ada keunikannya sendiri. Di mana Pasar Terapung ni kita buat di satu kolam tanggungan yang letak berhampiran dengan Sungai Perlis. Jadi kita nak membawa mesej, sekiranya sungai itu indah, sungai itu bersih, ia akan menjadi sumber ekonomi dan juga sumber rekreasi untuk penduduk tempatan. Jadi bukan saja sungai itu membekalkan air untuk kita minuman, tapi juga akan menjadi sumber pendapatan pada penduduk setempat. Jadi kita bawa mesej itulah, mesej supaya setiap orang menghargai sungai dan jika sungai itu indah, dia akan menjadi punca tarikan. Okey, dan untuk penganjuran ekspedisi itu telah pun diadakan pada tahun 2017 tadi lagi, kan? Dah lama dah ni. Jadi pelbagai aktiviti yang diadakan. Untuk tahun ini, apa lagi antara aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh ekspedisi sendiri untuk memastikan kita mengetahui, selain daripada kita mengetahui di manakah sumber air itu, apakah antara perkara-perkara yang akan berlaku, dan juga apakah antara aktiviti yang boleh diselitkan untuk mengisi kepada mereka yang telah pun menyertai ekspedisi. Tahun ni kita memberi kepada 4 fokus utama dalam ekspedisi ini. Pertama, kita ambil air untuk kehidupan. So air untuk kehidupan tu macam mana air itu hendak diminum. Jadi kita akan melawat empangan.
Salah satu impangannya adalah impangan Temah Taso lah di Perlis. Wow. Kemudian kita ada air untuk pertanian. Okey. Yang ni kita akan melawat juga di Perlis, ada satu kawasan tu kebun buah eksotik. Di mana air digunakan untuk pertanian di kawasan tersebut. Selain daripada kawasan sawah padi lah untuk negeri Perlis juga. Ketiga, air untuk tempatan banjir. Okey. Di Perlis ni dia ada kawasan yang pernah pengalaman dia 2/3 kawasan banjir dulu. So selepas tu JPS telah membuat program tempatan banjir. Ya. So di situ bagaimana air daripada hulu tu kita salurkan ke laut tanpa melalui bandar Kangar Perlis. Wow. Okay. Dan akhir sekali air untuk rekreasi. So, yang ni semua orang akan terlibatlah. Kita akan buat aktiviti berkayak. Kita juga akan lawat Gua Kelam. Sebab di Gua Kelam tu ada aliran air di dalam kawasan gua tersebut. Ya, betul. So, di situ Sebab saya pernah pergi tu kan. So, kita akan terangkanlah kepada semua betapa kepentingan air ini dan peserta akan diberikan tugasan lah. Pada hari tahir tu, pada hari Ahad, sebab program ni 3 hari, 22, 23 dan 24. So pada hari Ahad malam tu siap peserta akan persembahkanlah apa dapatan dia sepanjang tempoh 3 hari ni. September ni September ni. Oh, Dan dia sebelum daripada Hari Sungai Sedunia. Okey. Hari Sungai Sedunia tu hari Ahad. Jadi program ni start pada Jumaat, Sabtu, Ahad. Kemuncak dia Hari Sungai Sedunia. Iaitu dia perjalanan kepada ekspedisi Sumbair ni. Wah, banyak informasi yang kita dapat kalau kita menyertai sekarang ni. Pasti saya rasa ramai yang rasa macam teruja juga nak menyertai. Adakah ia diberi peluang untuk orang ramai untuk menyertai juga tuan? Bagaimana? Dia agak terhad, masih terbuka tapi agak terhad lah sebab kita target lebih kurang adalah 100 orang. Okey. Kita akan ada bas lah bergerak daripada Kuala Lumpur. Kita akan pergi macam rombongan lah. Wow. So rombongan start sampai ke Pulau Pinang. Ada beberapa lokasi kita akan pergi di Pulau Pinang dan kemudiannya kita pergi ke Perlis lah untuk pergi belajar bagaimana sumber air itu digunakan di Malaysia ni. Wah, itu dia. Itu antara aktiviti yang akan diadakan sebelum kita menyambut Hari Sungai Sedunia itu. Okey, dan antara aktiviti lain juga Datuk yang akan dianjurkan. Kita telah merancangkan pelbagai aktiviti yang menarik sepanjang hari 24 bulan tu. Bermula dari 8 pagi hingga 5.30 petang. Okey. Jadi pagi itu kita akan mula dengan senam aerobik, pertandingan memancing, kempen derma darah, kemudian pemeriksaan kesihatan dan juga pameran oleh JPS dan agensi-agensi lain yang berkaitan. Kemudian di sebelah petang, pada pukul 2 petang, kita akan buat perasmian. Yang mana perasmian ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dan akan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis. Selepas itu kita akan buat sukan rakyat, kita akan anjurkan pertandingan berkayak dan pertandingan bot kawalan jauh dan lain-lain lagi, termasuk pertandingan mewarna. Jadi keseluruhan aktiviti ini melibatkan semua peringkat masyarakat, dari dekat kanak sampai ke bawah dewasa. Jadi itulah program sehari, jadi pagi sampai ke petang. Ya, banyak aktiviti yang diadakan Datuk. Kita jemput ramailah penduduk tempatan dan juga yang di sekitar di kawasan utara, Kedah, Pulau Pinang, Perlis untuk hadir pada hari tersebut. Ya, insya-Allah masa anda akan terluang dengan cukup bermanfaatlah pastinya Datuk. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan, boleh bukan kepada ibu bapa saja, malah anak-anak pun boleh mengisi pelbagai aktiviti yang diadakan. Okey, bercakap berkenaan dengan ekspedisi itu tuan. Objektif utama penganjuran ini setiap tahun kan pasti ada aktiviti-aktiviti bulanan yang diadakan dan objektif utama yang ingin disampaikan kepada masyarakatnya. So basically ekspedisi ni pertama memang kita nak bagi kesedaran lah. Sebab masyarakat dia sekarang bila ada masalah, contohnya masalah kemarau tak ada air. Okey. So sebenarnya masyarakat tak tahu di mana punca air itu di sumber dia. Kalau kita tahu sekarang yang utama adalah sungai, kedua empangan. Yang kawasan empangan ni agak kawasan yang terhad, yang jarang orang boleh pergi. Betul. Jadi peserta ekspedisi ni akan pergi dapat kawasan empangan. Kemudian dia akan melawat juga pusat rawatan air. Yang ini pun kawasan yang larangan juga. Betul. Yang kita akan boleh bawa lah. So bertuahlah siapa yang pergi ekspedisi ni. So yang kedua dia dari segi itu dia akan belajarlah teknik-teknik bagaimana air itu diproses dalam terutama dalam pusat rawatan air tu. Kita akan pergi di Pulau Pinang. Dekat situ dia akan proses bagaimana air daripada air yang nampak kotor tu sehingga kepada air yang kita minum dekat pipe tu. Kita akan nampaklah dia punya loji-loji dalam tu. Wow. Kemudian sebabkan kita ada panggil universiti di sini, kita nak bagi universiti terlibat sama sebab universiti ni biasa dia buat penyelidikan. Jadi bila dia tengok kawasan-kawasan yang melibatkan sumber air, macam mana dia boleh bantu kerajaan untuk mengurus sumber air dengan lebih baik
walaupun kadang-kadang universiti ini dibuat pendidikan agak pada skala yang kecil, dia dapat digunakan untuk manfaat sama ada untuk agensi ataupun untuk rakyat itu sendiri. Memberi manfaat juga sebenarnya. Ya, betul. Kan? Tuan. Okey, dan Datuk, bila kita cakap tentang penganjuran ataupun sambutan Hari Sungai Sedunia ini akan disambut setiap tahun, dan antara yang lain juga, apa antara usaha yang dilakukan oleh pihak kementerian sendiri untuk memastikan kelestarian menjamin berkenaan dengan sungai di negara kita sendiri? Okey, JPS ni melalui Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim atau lebih dikenali sebagai NRDCC sentiasa melaksanakan program sepanjang tahun untuk menjaga alam sekitar dan pemeliharaan sungai. Ya. Jadi antara program besar yang telah rancangkan adalah Denai Sungai Kebangsaan. Okey. Kita mensasarkan 10,000 kilometer denai sungai menjelang tahun 2030. Wow. Jadi untuk sekarang ni kita dah bina denai sungai sepanjang lebih kurang 800 km, melibatkan lebih 300 denai sungai. So di Negeri Perlis sendiri kita ada 10 denai sungai dan telah bina 25 km denai. Jadi kita berharaplah dengan denai sungai ni orang akan tertarik dengan sungai, orang akan mendekati sungai dan orang sama akan turut menjaga dan memelihara sungai. Jadi itulah hasrat kementerian supaya kita sentiasa melihara alam sekitar kerana air ini adalah punca kehidupan. Ya. Jadi sekarang ni kita dapati masyarakat di luar sana walaupun ada pihak yang peka dengan kebersihan sungai tapi kebanyakannya masih lagi di tahap yang rendah. Ya. Jadi kita cuba melakukan jalankan usaha untuk pelibatan semua pihak dalam menjaga sungai. Baik, Datuk, juga mungkin Datuk boleh memperincikan berkenaan dengan Integrated River Basin Management yang telah pun dilaksanakan di beberapa kawasan lembangan di Sungai Perlis, dan mungkin Datuk boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini. Okay, konsep Integrated River Basin Management atau ringkasannya IRBM atau dalam bahasa Malaysianya Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu. Inilah kajian yang dijalankan oleh JPS di seluruh negara. Itu dengan objektif sama. Yang pertama, memastikan air yang mencukupi. Yang kedua, memastikan itu bersih. Yang ketiga, untuk memastikan untuk mengurangkan risiko banjir. Ya. Dan yang keempat, untuk pemeliharaan alam sekitar. Jadi RBM ni kita akan menjadi satu garis panduan atau asas untuk perancangan pembangunan di peringkat negeri, rancangan struktur negeri. Jadi bila kita siap kajian ni, kerajaan negeri akan menggunakan ini sebagai rujukan asas. Dan kita berharap kita nak gunakan air secara optimum di seluruh lembangan. Jadi air untuk, jadi tanpa air maka akan susah untuk kita merancangkan pembangunan sebab semua memerlukan air, pertanian, industri, domestik sebagainya. Betul. Jadi RBM ini bila kita siap dan dia akan menjadi sumber rujukan yang utamalah pada kerajaan negeri untuk merancang pembangunan di mana-mana negeri bagi memastikan penggunaan air yang optimum dan mencukupi dan juga dapat mengurangkan risiko banjir. Wow, itu dia. Okey, dan mungkin ada sedikit kata-kata daripada Tuan sendiri kepada mereka yang akan menyertai ekspedisi nanti. Okey, untuk peserta ekspedisi, kami di pihak JPS sangat mengalu-alukanlah kedatangan mereka. Dia akan mendapat, mereka semua akan diberi pengalaman dan pengetahuan yang mencukupilah yang dia tak akan dapat di tempat lain. Sepanjang perjalanan pun kita akan terangkan program-program sumber air di peringkat JPS. Di dalam bas tu kita akan terangkan, kita mula terangkan lagi. Wow, okay. So sampai di sana nanti dia akan tertunggulah kawasan mana yang dia akan pergi. So dia harap ada lagi ruang untuk komuniti ataupun rakyat untuk turut serta. Okay. Kita akan kongsikanlah dia punya link dia. Okey, di mana tu, Tuan? Kita akan dalam Facebook JPS nanti kita akan kongsikan. Okey, saya rasa ramai yang rasa teruja tu kan nak menyertai juga sebab banyak di samping itu kita juga ada nyebut komuniti setempat. Jadi pihak universiti kita hubungi, pihak sekolah dan NGO, media, tapi penduduk tempatan jika berminat boleh hubungi kita untuk kita sertakan mereka sekali dalam program ini. Itu dia. Dan mungkin ada sedikit kata-kata daripada Datuk sendiri sempena dengan Hari Sungai Sedunia 2023. Secara ringkas insya-Allah. Ya. Okey, sempena kita sambut Hari Sungai Sedunia ini pada Ahad minggu keempat pada bulan September setiap tahun. Jadi adalah menjadi harapan kita supaya masyarakat di luar sana orang ramai terlibat sama dalam usaha memelihara dan menjaga sungai. Betul. Kerana sungai ini adalah punca utama air minuman kita, punca utama untuk pertanian, dan juga jika sekiranya tidak dijaga dia akan tercemar dan kita akan menghadapi masalah ataupun kita akan hadapi bencana kekurangan air. Jadi harapan saya masyarakat turut serta dan sama-sama membantu jabatan dalam menjaga dan memelihara sungai. Ya, menjadi tanggungjawab kita semua kan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya iaitu Meja Kehormat Datuk Insinyur Dr. Haji Ahmad Anwar Osman selaku Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran Malaysia, dan juga iaitu Tuan Insinyur Sazali Osman Timbalan Pengarah Bahagian Sumber Air dan Hidrologi
Meteorologi. Terima kasih kepada kedua-duanya.